menjadi satu kewajipan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita walau apa sekalipun, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk kita melihat hal-hal yang berkaitan kehidupan kita ini, terutama sekali apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi panduan dan pedoman kepada kita. InsyaAllah pada malam ini saya akan cuba untuk memandu kita semua untuk sama-sama kita menghayati salah satu daripada surah Al-Quran Al-Karim, iaitu kita pilih surah yang ke-67, iaitu surah Al-Mulk atau surah Tabarakah, atau kita sebut dengan surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi ini adalah merupakan surah antara surah yang agak penting kepada kita. Kenapa dikatakan bahawa surah ini adalah merupakan surah yang agak penting bagi kita? Sehingga kan Nabi SAW telah menganjurkan kepada kita, agar kita membaca surah ini setiap kali, membaca surah ini setiap kali. Begitu pentingnya sekali, sampailah Nabi SAW mengatakan kepada kita bahawa ada satu surah di dalam Al-Quran. Nabi mengatakan inna suratun minal Quran, ada satu surah di dalam Al-Quran di mana dia ada salasuna ayat, ada 30 ayat. Ada 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufiralah, yang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu tak lain dan tak bukan Nabi sebut wahya tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi jelas pada kita di sini bahawa surah Tabarakah ini atau surah Al-Mulk ini adalah merupakan surah yang boleh memberikan syafaat kepada kita. Mungkin kita di atas dunia ini kita terasa sangat berkaitan dengan syafaat, tapi apabila kita dibangkitkan besok di akhirat kelak, maka masing-masing akan nakkan kepada syafaat, masing-masing akan mencari syafaat. Jadi antara salah satu cara untuk kita nak mendapat syafaat tak lain dan tak bukan ialah dengan cara kita membaca surah Al-Mulk. 30 ayat semua. Tapi insyaAllah malam ni kita tak sampai 30 ayat lah. Mungkin kita ambil sampai 10 ayat ke 11 ayat untuk kita lihat kenapa sampai begitu sekali. Nabi menyatakan kepada kita bahawa surah ini adalah merupakan surah yang boleh memberikan syafaat kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pentingnya surah ini? Iaitu surah ini juga disebut-sebutkan oleh Nabi, kelebihan dia ialah sebagai penghalang kepada kita daripada kita dikenakan azab kubur. Kita kena maklum bahawa kita semua ni akan masuk dalam kubur semua ni. Dan sampai masa kita akan berada di dalam kubur atau berada di alam barzakh. Dan di dalam kubur sebagaimana i'tiqad yang diyakini dalam ahli sunnah wal jamaah bahawa adanya apa yang disebutkan dengan azab kubur. Apa yang disebutkan dengan azab kubur. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa bagi orang yang nak menghalang diri dia daripada terkena azab kubur, ataupun yang boleh menyelamatkan diri dia daripada terkena azab di dalam kubur, tak lain dan tak bukan ialah orang yang sentiasa membaca surah Tabarakah. Itu orang yang membaca surah Al-Mulk, kena lazimi diri kita untuk baca, sebab dia menjadi asbab kepada kita, menjadi sebab kepada kita terhalang kita daripada mendapat azab kubur. Dan disebut oleh ulama bahawa terhalangnya kita ini mungkin berlaku di atas dunia lagi, iaitu apabila kita membaca surah Tabarakah, maka dia akan melindungkan diri kita daripada kita melakukan segala maksiat yang boleh membawa diri kita kepada dikenakan azab kubur. Baik, itu yang kedua. Nak beritahunya manfaat betapa surah Al-Mulk ini memberikan satu manfaat yang begitu indah sekali. Dan yang ketiga, Nabi menjelaskan kepada kita
Nabi menyatakan bahawa kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat bahawa Nabi ini la yanamu, dia tidak akan tidur hatta yaqra, sehinggalah Nabi membaca alif lam mim tanzilul kitab, iaitu surah Sajadah, dan yang kedua tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi cuba tanya pada diri kita masing-masing, bagaimana situasi kita, keberadaan kita dengan surah Al-Mulk yang hanya ada 30 ayat sahaja. Adakah kita melazimkan diri kita untuk membaca surah Al-Mulk ketika kita hendak tidur? Dan yang keempat, satu lagi nak jelaskan kepada kita di sini, bahawa surah ini disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawadattu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Nabi menyebutkan bahawa aku suka sangat sekiranya surah ini berada dalam hati setiap diri daripada umat aku. Dengan kata lain, surah ini dihafal oleh setiap orang. Rasanya untuk menghafal surah ini bukannya sukar, sebab dia hanya ada 30 ayat sahaja. Dia tak sebagaimana surah Al-Baqarah ada sampai 200 lebih ayat, kan? Dalam surah Al-Mulk hanya 30 ayat sahaja. Kalau nak hafal cukup satu hari satu ayat sahaja, cukup 30 hari, dalam masa sebulan kita dah ingat dah. Dah ingat. Mari kita sahut apa yang diingini oleh Nabi, apa yang dicita-citakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, agar kita mengingati surah ini. Jadi sebab itu ini kita tengok ada 4 manfaat, benefit yang akan kita dapat apabila kita membaca surah Al-Mulk. Sebab itu di masjid-masjid kita sekarang, kita pergilah banyakkan masjid kita sekarang, selepas daripada selesai solat Isyak, imam akan membaca surah ini secara beramai-ramai. Sebab apa? Sebab untuk mengambil semangat. Sebab kalau diharapkan untuk kita baca seorang diri kat rumah, mungkin tak terbaca, macam-macam urusan kita ada, kan? Tapi apabila berada lagi di masjid, jadi terus lepas daripada solat dibaca bersama-sama, insya-Allah kita akan dapat melazimkan diri dengan membaca surah Al-Mulk. Baik, untuk malam ini anda hanya akan melihat kepada dalam, kita tengok hanya dalam 11 ayat saja. 11 ayat saja, yang mana ayat-ayat sampai kepada ayat yang ke-11 ini menggambarkan tentang kepentingan kita membaca surah Al-Mulk, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, untuk menghalang, mendinding kita daripada terkena azab kubur, kan? Untuk kita mendapat syafaat. Ini 11 ayat ini cuba kita baca. Jadi insya-Allah kita akan lihat satu persatu. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca, surah Al-Mulk ini. Bagi yang ingat mungkin boleh membaca bersama-sama, atau ada handphone masing-masing, ada mushaf di tangan, adalah lebih baik untuk sama-sama kita membaca surah Al-Mulk daripada ayat 1 sampailah kepada ayat yang sampai kepada ayat yang ke-11. Insya-Allah kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب
عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Baik, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang pertama kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan maha berkat, keberkatan yang melimpah ruah biyadihil mulk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini si Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai satu kekuasaan, yang mempunyai satu kehebatan, kekuasaan yang hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa atas apa-apa sekalipun. Sebab itulah kalau kita perhatikan, kita diajar untuk kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya minta kepada Engkau sahaja ya Allah yang kami minta pertolongan daripada-Mu. Kenapa? Kerana bagi Allah Subhanahu wa taala satu kekuasaan yang tidak terhingga. Apa-apa saja daripada siapa saja semuanya akan minta dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana wa huwa ala kulli syai'in qadir, kerana dia punya satu kuasa yang begitu hebat, yang maha hebat, yang maha berkuasa sekali. Dibagikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang menjadikan mati dan juga hidup. Dia menjadikan mati dan juga hidup. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut mati dahulu kemudian baru hidup? Sebab kalau kita ungkapkan pada diri kita, kita ini daripada tidak ada. Maksudnya kita ni mati daripada tidak ada kepada hidup. Daripada hidup, kita hidup atas dunia ni, selepas pada hidup kita dimatikan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas dimatikan balik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihidupkan kembali. Yumitukum summa yuhyikum. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita daripada tidak ada kepada ada, daripada ada kepada tidak ada, dan daripada tidak ada kepada ada balik. Lepas daripada kita ada balik, lepas daripada kita hidup balik, kita dah tak mati-mati lagi. Ini apabila sampai di sana. Bila kita sampai di sana, kita dah tak mati lagi. Atas dunia ni tak apalah. Semasa berada di atas dunia ini, kalau kita terseksa, kalau kita sakit ke, kalau kita pasrah ke dan sebagainya, kena apa-apa, tak apa. Sebab apa? Sebab kita akan mati, kita akan meninggal. Tetapi di sana, kalau terseksa, tak selesa ke apa dan sebagainya, kita dah tak lagi mati. Maksudnya kita akan berada, sentiasa berada dalam keadaan kalau terseksa. Tapi kalau berada dalam keadaan suka, cinta, bahagia, maka sepanjang masa kita akan bahagia. Jadi ini penentunya, ialah semasa di atas dunia. Jadi Allah jadikan kepada kita mati dan juga hidup, tak lain dan tak bukan untuk apa adanya mati dan juga adanya hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak uji kita.
manakah yang paling berkualiti amalan, manakah yang paling baik amalan. Jadi sebab itulah ada hidup dan mati ini adalah, ada mati dan juga ada hidup ini adalah tak lain tak bukan semata-mata nak uji kita. Nak uji apa dia? Nak uji sama ada mana yang terbaik di kalangan kita ini yang buat amalan. Mana yang terbaik yang buat amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala nak pilih. Wa huwal azizul ghafur. Kerana dia lah yang maha berkuasa dan dia lah yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Ini antara kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mati dan juga hidup. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Kemudian Allah menjelaskan dialah yang menjadikan 7 lapis langit. 7 lapis langit tibaqa, dengan cara berlapis-lapis. Tidak ada yang berkuasa untuk menjadikan langit walaupun selapis. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sampai ke 7 lapis dia jadikan langit tersebut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan dapati bahawa adanya satu kecacatan, kekurangan yang ada pada penciptaan langit tersebut. Ini hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan bagaimana kekuasaan yang ada pada dia yang tidak ada tolak bandingnya nak dibandingkan dengan lain-lain. Farji'il basar, cuba kamu kembali lagi, tengok balik, tengok kembali, adakah hal tara min futur, adakah yang mana kekurangan dan kecacatan yang ada pada ciptaan tersebut, yang ada pada ciptaan langit. Setakat hari ini mana-mana sarjana sekalipun, mana-mana manusia pun, kelulusan tinggi mana sekalipun, orang yang mempunyai daya IQ yang begitu tinggi sekalipun, tak ada yang nak komen, tak ada yang menyatakan bahawa ciptaan langit ini adalah merupakan satu ciptaan yang tidak sesuai ataupun ada kekurangan. Tidak ada. Summarji'il basara karratain. Kemudian Allah kata cuba tengok lagi. Berapa kali Allah suruh? Tadi dah suruh tengok dah. Ni sekali ini suruh tengok lagi. Farji'il basara, cuba tengok lagi pandangan kamu, karratain. Tengok sampai berkali-kali. Yang qalib ilaikal basar, paling tengok baik-baik. Dan adakah ada unsur-unsur kecacatan dan kekurangan kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang nak dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kekuasaan. Kemudian Allah sebutkan lagi walaqad zayyana as-sama, dan kemudian kami hiaskan langit dunia ini. Kami hiaskan langit dunia. Langit dunia ni langit mana? Langit yang kita nampak. Yang langit yang kita nampak atas dunia ini, Allah kata dia hiaskan langit ini bimasabih, dengan bintang-bintang yang bercahaya, yang berkelmatan, semata-mata untuk perhiasan. Jadi tujuan bintang diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak menghias bumi kita ini. Cuba bayangkan kalau bintang-bintang tak ada, bulan tak ada, terus gelap dengan begitu saja kita pandang atas, tak ada yang menghiasi. Tapi Allah jadikan bintang-bintang ini untuk menghiasi bumi ini. Wa ja'alna rujuman lisyayatin, dan Allah ingatkan dia juga jadikan bintang-bintang ini sebagai perjam kepada para syaitan. Sebab dalam satu riwayat, syaitan-syaitan, iblis dan sebagainya ini mereka sentiasa nak naik ke langit, nak naik ke langit untuk mencari rahsia-rahsia Allah, nak cari rahsia-rahsia yang tersembunyi. Tapi mereka tak boleh pun menghampiri ke langit. Kenapa? Allah jadikan, ciptakan bintang-bintang ini sebagai alat untuk merejam mereka. Mereka tidak akan sampai ke atas dan tidak akan sampai ke jauh ke sana. Wa a'tadna lahum azab as-sa'ir, dan kami sediakan kepada mereka azab yang begitu pedih sekali. Azab as-sa'ir disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kepada ayat yang kelima tentang kekuasaan yang ada, antaranya penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebegitu rupa. Kemudian Allah sebutkan azab bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walillazina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka satu azab, satu seksa yang begitu begitu kuat sekali di dalam api neraka Jahannam, wa bi'sal masir, dan satu seksaan yang amat pedih sekali bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan sedemikian. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilontar, dihumbang ke dalam api neraka, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'u laha syahiqan, setiap kali dilontar ke dalam api neraka, maka berdegar api neraka itu, menggelegak menyambut mereka. Seolah digambarkan macam haiwan yang kelaparan, kan? Lontar saja terus diterkam, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan dalam keadaan yang sedemikian, diperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan wahya tafur, terus menggelupur di dalam api neraka Jahannam, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir pecah neraka tersebut, disebabkan kerana nak malah sangat kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan disitulah apabila sekali dilontar, sekali dihumbangkan, satu kumpulan demi satu kumpulan, satu grup demi satu grup dilontar, itu maksudnya faujun. Setiap kali dilontar, maka sa'alahum khazanatuha, malaikat yang menjaga neraka itu akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir, kenapa kamu ni tak ada rasul ke datang beri amaran kepada kamu? Tak ada rasul ke, tak ada nabi ke yang datang beri peringatan kepada kamu? Dia tanya kepada orang yang dilontarkan ke dalam api neraka tersebut. Apa jawab mereka? Apa jawab ahli-ahli neraka? Ahli neraka akan menjawab, qalu bala, ada, memang ada pun, kan? Bala, memang ada pun. Qad ja'ana nazir, telah datang kepada kami yang memberi peringatan kepada kami, iaitu rasul-rasul. Fakazzabna, dah mengaku dah, tetapi kami mendustai para rasul ini. Kami tak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran, kami tak percaya kepada apa yang dibawa oleh para rasul ini, bahkan kami membantah mereka. Fakazzabna wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', tak ada apa pun yang Allah bagikan, in antum illa fi dhalalin kabir, tapi kamu ni berada dalam kesesatan yang amat nyata. Wa qalu, maka dikatakan kepada mereka apabila mereka jawab macam tu, law kunna nasma'u, mereka kata apa dia? Mereka kata, Allah, kalaulah kami ini dengar dulu, masa kami duduk di atas dunia dulu, semasa kami berada di atas dunia ini, kalaulah kami dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kami sentiasa membaca ayat-ayat Allah, kalau kami sentiasa mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kami dengar au naqil, atau kami guna otak kami, tengok, ataupun kami guna akal kami, untuk apa dia? Untuk mentadabbur Al-Quran, untuk mengupas apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tentu kami tak akan jadi ahli neraka pada hari ini. Ini yang disebut. Itu apabila dah sampai kat sana, sampai kat sana, alangkah baik kalau perkataan ini dinyatakan semasa sebelum daripada kematian, sebelum daripada mereka itu mati dan menemui berada di dalam kubur. Fa'tarafu bizambihim, maka mereka pun mengiktiraf, mengakui dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka disebut kepada mereka, jauhlah kamu, pergi jauh kamu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah kamu ini di kalangan orang-orang yang berada di dalam neraka ashabis sa'ir, menjadi orang yang berada dalam neraka Allah. Inilah yang paling kita tengok, bagaimana ungkapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 1 sampai kepada ayat 11, menggambarkan kepada kita tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak peliklah kalau kita lihat
antara manfaat yang Nabi sebut, orang yang baca, melazimkan diri dia dengan membaca surah Tabaraka ini adalah antara orang yang akan terlindung, terhalang daripada terkena azab kubur. Dan minta jauh. Sebab itulah Nabi SAW sentiasa mengingatkan kepada kita semua. Nabi kata apa dia? Nabi kata pada akhir setiap kamu bertasyahud. Tasyahud ni maksudnya apabila kita membaca at-tahiyyatul mubarakatuh dalam tahiyat akhir. Nabi kata apabila selepas daripada kamu membaca tahiyat akhir, sebelum daripada kamu beri salam, Nabi kata apa? Nabi kata kamu kena minta berlindung daripada 4 perkara. Minta berlindung daripada 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Ini doa yang memang kita sentiasa ungkaplah. Kita ungkapkan semasa selepas daripada tahiyat akhir kita. Kita baca doa apa dia? Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kau lindungkanlah aku daripada azab api neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan jauhkan aku daripada azab kubur. Dan yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkan aku daripada fitnah hidup dan juga mati. Dan yang keempat, a'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan jauhkan aku daripada fitnah masih dajjal. Ini 4 perkara yang Nabi ajar kepada kita. Antara salah satunya, jauhkan aku daripada azab kubur. Tapi antara salah satu cara kita untuk kita nak jauh daripada kena azab kubur, dengan cara membaca surah Al-Mulk. Baca surah Tabaraka. Bukan baca sekali, bukan hanya baca 11 ayat sebagaimana kita baca malam ni. Kena baca habis sampai 30 ayat. Malam ni balik rumah sambung lagi ayat yang ke-12 sampai pada ayat 30. Dah cukup 30 ayat. Kena baca. Kena baca. Sebab apa? Sebab azab kubur ni dalam satu hadis Nabi sebut apa dia? Nabi lalu di tepian 2 buah kubur bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi menyatakan bahawa istaghfiru li akhikum, mintalah ampun pada Tuhan 2 punya kubur ini, Tuhan punya 2 kubur ini. Kenapa? Kerana mereka berdua sekarang sedang diazab. Mereka terkena sekarang azab kubur. Ini antara dalil yang ulama sebut memang betul adanya azab kubur. Bukan omong-omong kosong, bukan cakap-cakap pasar saja, bukan. Tapi perkara yang benar. Dan Nabi menyebut bahawa mereka dikenakan azab kubur bukan disebabkan oleh perkara-perkara yang besar pun. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sebab yang mereka kena azab, ya Rasulullah? Nabi tunjuk, yang kubur ini, Tuhan punya kubur ini, sebab semasa atas dunia hari itu, semasa dia buang air kecil, dia tidak basuh, bersuci dengan cara yang sempurna. Itu je. Dia buang air kecil atau dia kencing, tapi tidak dibasuh dengan cara yang sempurna, yang boleh menyucikan diri, sehingga dia boleh mengambil wuduk dan sembahyang. Baik, kemudian Tuhan punya kubur yang kedua ini, Nabi kata apa? Dia ini orang yang sentiasa bermain dengan an-namimah. Apa dia an-namimah? An-namimah ini adalah mengadu domba. An-namimah ini ialah mengatakan orang, menuduh orang, mencela orang, mengumpat orang, menaburkan fitnah kepada orang. Inilah antara bentuk dosa yang dikenakan azab kubur. Kalau yang lebih berat daripada itu tak tahulah. Ini dikirakan dosa yang biasa dah tu. Yang disebut oleh Nabi itu pun dah kena azab kubur. Baru azab kubur, tak sampai ke sana lagi, tak sampai ke akhirat lagi. Baru di dalam kubur. Ini yang kita kena ingat. Sebab apa? Sebab ada hadis yang menyebutkan bahawa
kubur ini adalah merupakan satu raudhatun min riyadil jannah. Kubur kita ni masing-masing mungkin dia akan jadi antara dua. Kubur kita nanti atau kubur saudara-saudara kita yang dah meninggal. Kita sekarang kita tak ada kubur lagi lah ya, kita hanya sekarang ni menjadi calon-calon penghuni kubur kan, calon-calon penghuni kubur kita. Sebab itu apabila kita pergi menziarahi ke kuburan, Nabi ajar kepada kita apa dia? Bagi salam pada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah lam nadapun. Salam sejahtera kepada ahli kubur dan kami insyaallah akan mengikuti kamu semua. Maksudnya kita akan turut berada kat situ juga akhir. Cuma tunggu masa saja. Kan? Tunggu masa saja. Jadi kubur kita ini Nabi sebut sama ada dia jadi raudhatun min riyadil jannah, dia boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga, ataupun hufratun min hufarin nar, ataupun dia boleh jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Waliyazullah. Kubur kita, Allah, ini yang kita nak kalau boleh nak lari daripada jenis yang kedua. Kalau boleh kita jadikan dia sebagai kubur kita sebagai satu taman daripada taman-taman syurga. Dalam satu hadis juga Nabi menjelaskan orang yang berada dalam kubur, orang yang soleh, yang banyak amalan, apabila berada dalam kubur, dia berada dalam kubur itu boleh dibuka tingkap pintunya, dia boleh nampak di luar sana suasana syurga yang begitu indah, cantik, menawan dan berbahagia sekali. Itulah pengakhirannya. Tapi orang yang buat jahat, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan dibuka pintu kuburnya. Tetapi apa yang dilihat adalah neraka. Apa yang dilihat adalah neraka sampailah dia berlakunya hari kiamat berada dalam keadaan sedemikian. Tiap-tiap hari, setiap masa dia tengok neraka, dan akhirnya apabila berlaku kiamat, apabila diadili oleh Allah di mahsyar nanti, maka dia akan berada di dalam neraka tersebut. Waliyahzubillah. Jadi ini antaranya. Sebab itulah Nabi sebut bacalah surah Tabarakah. Kerana apa? Kerana dia boleh menjadi al-mani'ah. Nabi sebut ni perkataan al-mani'ah. Mani'ah ni apa dia? Penghalang kamu daripada kena azab kubur. Ataupun Nabi sebut dengan al-munjiyah. Munjiyah ni penyelamat kamu daripada kena azab kubur. Jadi ini yang boleh kita belajar daripada surah Al-Mulk. Itu kita tak tengok keseluruhan ayat lagi, cuma kita hanya tengok pada 11 ayat, memberikan pengajaran kepada kita apa yang boleh kita tadabburkan daripada ayat ini. Kita perhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu apapun. Walau apa sekalipun, hanya kepadanya lah saja tempat kita nak minta pertolongan. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia Maha berkuasa. Dan yang kedua, segala kejadian yang hebat di atas dunia ini tak lain dan tak bukan adalah merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perbanyakkan kita baca surah Al-Mulk sebab dia mengingatkan kepada kita tentang keberadaan orang yang diseksa dalam api neraka. Dan juga kita sahut sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama, sentiasa membaca surah Al-Mulk. Yang kedua, kalau boleh sebelum tidur bacalah surah Al-Mulk. Dan kalau boleh, Nabi sebut, suka sangat Nabi kalaulah setiap orang daripada umat aku ini surah Al-Mulk itu berada di hati. Bukan hanya sekadar berada di bibir mulut, bukan hanya sekadar membaca, tapi berada di dalam hati masing-masing. Jadi usahakan agar surah Al-Mulk ini berada dalam hati kita masing-masing. Bagaimana yang disebutkan tadi, surah Al-Mulk hanya 30 ayat. Pastikan satu ayat sehari kita ingat. Rasanya tak suka untuk satu ayat. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Setiap kali sebut itu, sebut dalam masa sehari, ingat insya-Allah. Yang besok ayat yang kedua pula. Sampai 30 hari dalam masa sebulan, insya-Allah kita ingat satu surah daripada surah Al-Mulk. Ini banyak memberikan pengajaran kepada kita tentang apa yang ada dalam surah Al-Mulk ini sebagai
untuk sebagai pendinding kepada kita, untuk kita ambil pengajaran daripada apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Banyak yang kita akan dapati hasil daripada kita membaca surah Al-Mu'min. Jadi saya rasa itulah saja sebagai apa yang dapat disampaikan untuk kita menghayati, untuk kita tadabburkan daripada apa yang dapat kita pelajari daripada surah ini. Dan salah satu iaitu surah yang ke-67 dalam Al-Quran, sebagai salah satu surah yang boleh memberikan peringatan kepada kita, yang amat sesuai sekali untuk kita tadabburkan, sebagai dia yang memberikan satu pengajaran dalam hidup kita, menjadi satu imbuhan kepada kita nanti apabila kita menghadapi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga ia memberikan satu manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.